Jadi antara kelompok yang menonjol, yang mengejek serta menyakiti perasaan Nabi dan para sahabat radhiyallahu anhum adalah Al-Asi bin Wa'il, ataupun disebut Al-As bin Wa'il As-Sahmi Al-Qurashi, ayah pada Amr bin Al-As. Dia ini adalah ayah kepada Amr bin Al-As. Jadi anaknya tidak serupa dengan pak dia lah. Anak tu kira sahabat Nabi radhiyallahu anhu, Amr bin Al-As. Yang mana Al-As bin Wa'il ini terkenal sebagai seorang yang sangat tinggi tahap permusuhannya terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia menyebutkan antara kata-kata yang pernah diucapkan oleh Al-As bin Wa'il. Dia kata Muhammad ni telah menipu sahabat-sahabatnya, telah memperdaya sahabat-sahabatnya dengan ungkapan bahawa akan ada sebuah kehidupan lain selepas kematian di alam fana ini. Demi Allah, kata dia, tidak ada yang memusnahkan kita melainkan masa, melainkan ad-dahr, zaman ini. Tak ada dah. Kemusnahan ini kemusnahan yang terakhir. Maknanya dia menolak hari bangkit lah. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman sebagai menolak dakwaan Al-As bin Wa'il itu, seperti mana yang tersebut dalam surah Al-Jathiyah. Misalnya dalam surah Al-Jathiyah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qalu ma hiya illa hayatuna ad-dunya tamutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahr wa ma lahum bidzalika min ilm inhum illa yadhunnun. Dan mereka berkata, yakni golongan kafir. Ini cerita ini berlaku di zaman Makkah. Ini zaman Makkah ini. Tidaklah apa yang mereka sebutkan itu, yang mereka katakan itu. Mana tidak ada kehidupan kita dunia ini, tidaklah kita hidup di dunia ini, lepas tu kita mati dan kita hidup kembali. Tak ada tu. Sebenarnya tak ada tu. Itu merupakan kata-kata Muhammad secara tak betul lah maksud dia. Dia menafikan kata-kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya yang memusnahkan kita ad-dahr, masa itu, zaman itu, bukannya Allah Subhanahu wa taala. Mana dalam ayat ini As bin Wa'il dan Arab Quraisy pada waktu itu menafikan hari bangkit, menafikan Allah sebagai yang mematikan manusia dan yang menghidupkan selepas matinya manusia di alam fana ini. Jadi mereka berkata begitu sebenarnya tidak didasarkan kepada ilmu. Itu semua tidak lebih daripada sangkaan mereka sahaja. Itu bercakap berdasar pada semata-mata nafsu lah maksudnya. Inhum illa yadhunnun, bukan berdasar kepada suatu ilmu yang meyakinkan. Jadi jelas melalui surah ini, surah Al-Jathiyah ni, Allah Subhanahu wa taala memberi sokongan, menjawab. Jadi Allah menjawab balik tuduhan golongan Quraisy itu. Dalam setengah-setengah kitab sirah, ayat-ayat sebegini dikumpulkan dalam satu tajuk khusus, yang mana ayat-ayat sebegini diletakkan di bawah tajuk faktor-faktor yang menyebabkan jiwa para sahabat, jiwa Nabi dan jiwa sahabat itu menjadi kental, menjadi kukuh, menjadi hebat. Dia buat kumpul sebab dia salah satunya faktornya faktor Al-Quran yang terlalu banyak memberi sokongan moral kepada Rasulullah dan sahabat. Jadi melalui ayat Quran ni sebagai satu contoh lah. Dan sebelum ni kita jumpa banyak dah ayat Quran. Acak kalimna kita tengok bila orang-orang kafir mengemukakan tuduhan yang liar, tuduhan yang bersifat tidak berasas kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka turun ayat Quran sebagai menjawab tuduhan kafir Quraisy itu. Dan mengikut ulama, ini adalah antara faktor yang terbesar yang menyebabkan sahabat itu berasa tidak keseorangan dalam dakwah ini. Kerana ayat Quran yang membantu
menjawab persoalan yang ditimbulkan oleh kafir Quraisy pada waktu itu. Misalnya ni, jadi sahabat akan berasa Allah sentiasa bersama kita. Jadi perasaan bahawa Allah sentiasa membantu kita, sentiasa menolong kita, itu merupakan satu kekuatan, sokongan yang sehingga sahabat rasa tak perlu dah kepada sokongan lain. Dan ulama juga sebut pejuang-pejuang Islam sekiranya tidak ada dalam sadubari mereka, dalam keyakinan mereka bahawa Allah sentiasa bersama mereka, semangat mereka mudah luntur, semangat mereka mudah patah di tengah jalan. Jadi tidak bersemangat lah. Jadi perasaan ni ulama sebut bagaimana kita nak didik supaya kita sentiasa berasa bahawa Allah bersama kita. Jadi untuk tahu ni, kalau mengikut ulama lah, misalnya Syekh Salabi yang saya rujuk dalam kitab dia, Hafiz Dimyati misalnya, dia kata dengan cara tengok bagaimana sahabat buat. Lama tu ulama kata begitu. Jadi kita nak tahu kenapa para sahabat ni sampai tinggi begitu sekali semangat juangnya. Kita kena tengok budaya sahabat itu. Kena tengok budaya sahabat. Orang yang meninggal budaya sahabat, yang tidak buat kajian, tidak menjadikan idola dia lah, kita kata sebagai kuduah dia, sahabat ini, dia mudah hilang semangat jati diri. Peribadi Muslim tu mudah luntur. Jadi perjuangan dia tu tidak tinggi lah, tahapnya tidak tinggi. Jadi ayat-ayat sebegini merupakan faktor yang kuat lah, yang memperkukuhkan semangat para sahabat radhiyallahu anhum. Jadi dia ni, Al-As bin Wa'il ni, dia ada hutang. Ni cerita dia dalam kitab ni disebut. Bahkan dalam mana-mana kitab pun ada disebut. Dia ni ada hutang. Dia berhutang dengan Khabbab Ibn Al-Arat. Khabbab Ibn Al-Arat ini, yang mana Khabbab Ibn Al-Arat ini merupakan salah seorang orang Muslim lah di zaman itu, orang Islam. Dia berhutang. Jadi dia tak sebayar. Dalam ringkas ceritanya, dia berdolak-dalik lah berapa kali dah Khabbab Ibn Al-Arat ni pergi minta, dia tak sebayar. Akhir sekali dia kata, bila Khabbab Ibn Al-Arat ni pergi minta, As bin Wa'il ni dia kata, dia kata, tidakkah Muhammad itu mendakwa? Dia kata kepada Khabbab ni Islam, tidakkah Muhammad tok guru kamu tu dakwa mana orang yang mengikut ajarannya, bila dia masuk dalam syurga, mendapat syurga, dia akan dapat nikmat yang luar biasa, sama ada dalam bentuk emas, perak dan sebagainya, pakaian dan khadam, segala nikmat lah yang dia tak pernah dapat di hari dunia ni, dia akan dapat. Tidakkah gitu? Dia tanya Khabbab Ibn Al-Arat. Khadam pun dapat, semua kemewah dapat. Khabbab kata, iya, betul lah, memang begitulah. Kalau gitu dia kata, tunggu saya nanti dalam syurga lah, dia kata. Kalau benar begitu, tunggu saya sampai hari tu, sampai hari dalam syurga tu. Tunggu saya. Dia kata gitu. Bila sampai hari tu, mana hari dalam syurga itu, saya akan bagilah. Ini cara dia menyakiti hati para sahabat radhiyallahu. Saya akan bagi harta dan macam-macam lah saya akan bagi. Bahkan saya akan bayar hutang kamu itu. Tunggulah, dia kata. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala pun turun ayat. Tengok ni. Sebab kita tengok sana ni, sana ni berkenaan dengan maka kita turun ayat Quran. Memang cukup banyak lah, sehingga ulama senaraikan fenomena ini sebagai salah satu faktor yang paling kuat yang mengukuhkan semangat sahabat radhiyallahu. Lebih-lebih lagi sahabat ni, dia baca Quran ni kuat, banyak zikir dia seharian, tiap-tiap minggu, setengah tu tiap-tiap hari habis Quran. Jadi tak pelik lah sekiranya Quran ni menjadi sumber yang menjadi momentum yang sangat kuat, yang mengangkat kedudukan sahabat dari semangat dan sebagainya. Misalnya kita tengok ayat ni dalam surah Maryam ini, Allah berfirman,
So elok-eloknya ulama kata bila kita baca Quran ni, setiap kali seboleh-boleh lah, lambat pun tak apa, bila baca Quran ni cuba tengok terjemahan dan cuba hayati. Walaupun boleh pahala, tak tahu makna pun, tetapi takkanlah kita nak tidak berlaku anjakan dari diri kita mentaka boleh pahala, sekadar nak pahala. Apakah Quran ni sekadar untuk pahala saja? Tidak. Memang boleh pahala dah baca Quran tak tahu makna pun, tetapi kalau siapa ketua tak tahu makna baca Quran, jadi rugilah kita ambil sebahagian kecil sahaja manfaat Quran itu, sekadar untuk ambil pahala saja. Sedekah tu besar juga, tetapi maksud Quran lebih daripada hal tu. Cubalah bila baca Quran tu, ada juga ketikanya ulama kata tidak salah kita baca Quran dengan cepat, dengan maksud nak habis lah. Ada juga ketika kita baca Quran dengan maksud tadabbur. Hak tu bagi kita orang ajam yang tidak orang Arab, yang tidak memahami teks Arab ini, molek kita berpandu kepada terjemahan itu. Kena ada juga tu. Jangan tu hanya baca semata-mata baca saja sekadar nak ambil pahala. Dalam surah ini, dalam ayat ini Allah berfirman, afara'aital ladzi kafara biayatina wa qala la utayanna malan wa walada attala'al ghaiba am ittakhadha 'inda ar-rahmani ahda kalla sanaktubu ma yaqulu wa namuddu lahu minal 'adzabi madda wa narithuhu ma yaqulu wa ya'tina farda. Apa pandangan kamu? Afara'aital ladzi, apakah afara'aital ladzi kafara biayatina? Ini sebagai nak menjawab kepada kata-kata Asad dia lah. Dia kata, apa pandangan engkau, iaitu orang yang kafir dengan ayat-ayat kami ni? Yang mana dia kata orang kafir itu sebenarnya kalau kita tengok dalam tafsir, bukan yang beranggap lagu ni sebenarnya bukan As bin Wa'il saja. Bukan As bin Wa'il saja. Bahkan orang Yahudi sebelum tu pada juga perangan ni. Kalau kita tengok dalam tafsir, orang Yahudi pun gitu juga. Salah satu sebab orang Yahudi tak boleh terima bangsa Arab ni kenapa? Kerana dia anggap dia adalah orang yang akan mendapat kedudukan paling istimewa di hari akhirat. Tiba-tiba Nabi terakhir di kalangan orang Arab. Hak tu dia marah tu. Jadi perangai ni terbawa-bawa je kepada orang Arab ni. Jadi Allah nafikan. Dia sebut mana orang yang kafir dengan ayat kami tu, dia kata dia kata saya pasti kukuk mana pun saya akan dapat harta wa walada dan anak pinak. Dia ingat supaya dunia ni. Sebabnya salah satu kebanggaan kita kena tahu latar belakang ayat Quran ni, banyak dia berlatar belakang ke orang Arab. Orang Arab ni pertama sekali dia suka anak ramah, dan anak dia tu kalau duduk dekat-dekat dia berbangga. Orang Arab ni anak duduk dekat-dekat dia, duduk siri di sekitar dia. Lebih-lebih kalau anak jantan ramah, lepas tu duduk tidak jauh daripada dia, dia suka. Dia berbangga. Sebab apa? Anak ni pada pandangan Arab mana boleh membantu banyak perkara. Jadi dia kata saya akan diberikan oleh Allah harta dan anak pinak. Jadi Allah tanya, apakah dia kata begitu tu kerana dia tahu perkara gaib? Dia tahukah apa yang akan berlaku di hari akhirat ni? Apakah dia akan tahu? Ataupun dia berani bercakap begitu kerana dia telah buat suatu perjanjian, dia telah memeteraikan satu perjanjian dengan Tuhan Ar-Rahman, sehingga dia yakinlah dia masuk surga tu, dia diberi harta, mana anak-anak dia pun masuk surga bersama dengan dia. Apakah dia tahu perkara yang akan datang, perkara di hari akhirat tu? Ataupun dia telah membuat satu perjanjian, memeterai satu perjanjian dengan Tuhan Ar-Rahman? Kalla, Allah berfirman sekali-kali tidak. Kami akan catat apa yang dia kata tu, kami akan catat. Kami akan ingat, kami akan catat. Wa namuddu lahu minal azab, dan kami akan panjangkan lagi, akan berikan kepada dia azab yang berpanjangan, yang teruk lagi berpanjangan. Dan apa yang dia sebut itu, wa narithuhu ma yaqul wa ya'tina farda, dan kami ingat apa yang dia kata. Kami pergi tu, kami anggap hal tu sebagai waris dia kata, kami ingat tu, kami akan sebut balik. Dan di hari akhirat dia akan datang kepada kami dalam keadaan berseorang, tak ada harta, tak ada penyokong, tidak ada semua.
fardan, dalam keadaan berseorangan dia akan datang bertemu dengan kami. Jadi hadirin dan hadirat, kalau tengok dalam terjemahan, setengah-setengah terjemahan tu dia ada agak lain sikit terjemahan. Dalam terjemahan tafsir-tafsir Arab pun, kalau kita tengok dia ada sedikit sebanyak perbezaan tu. Jadi kalau nak tengok tu, kena tengok dalam kitab tafsir lah secara detail. Sebab ayat-ayat sebelum ni pun kita akan tengok, misalnya dalam tafsir Al-Mawardi, memang pelbagai lah. Tafsir Al-Mawardi terkenal sebagai tafsir yang banyak mari pandangan ahli-ahli tafsir yang lain. Kadang-kadang dia kata ayat ni, pendapat tentang ayat ni sampai 7 pendapat, 5, itu biasa. Itu kalau kita nak tahu banyak pendapat dalam mentafsirkan salah satu ayat, antaranya tafsir Al-Mawardi lah. Boleh rujuk situ lah. Jadi benda ni, tajuk ni kita akan bincang semula ni. Jadi saya akan baca sepitah lalu dulu, dan kita akan buat kesimpulan, pedoman yang kita boleh ambil pengajarannya. Kita akan baca terus dulu, lepas tu kita akan bincang semula. Kerana ulama dalam kes ni, dalam kes izak ini misalnya, dalam bab izak ni saja, ulama kata suka-suka kesimpulan kita boleh ambil dari satu aspek. Aspek kenapa sahabat jadi, kalau bahasa Kelantan kata jadi babe lah sahabat ni, kalau bahasa Kelantan. Jadi mana mempunyai ketahanan diri kuat, tahap tinggi. Kenapa? Dari sudut jiwa sahabat itu. Itu saja pengajaran kita boleh, maklumat yang penting. Baik, kita teruskan lagi. Antara kelompok yang mengejek Nabi SAW, mempersendakan Nabi adalah Al-Aswad bin Abdi Yaghuth Az-Zuhri Al-Qurashi. Dia ni dari keturunan Bani Zuhrah, yang mana dia ni merupakan pak saudara Rasulullah, balik ibu pak saudara Rasulullah, bapa saudara Rasulullah dari sebelah ibu dia. Yang mana Al-Aswad bin Abdi Yaghuth ini, bila dia melihat para sahabat Nabi datang, dia akan kata selalu, dia akan kata, dia kata datang dah, dia kata sudah kemari, sudah tiba kepada kamu raja-raja di dunia ini. Dia macam gelar lah, dia gelar, dia mempersendakan sahabat Nabi. Dia kata pokok raja dunia mari dah, raja-raja di dunia telah tiba, telah datang. Jadi ungkapan yang demikian adalah kerana istihza, kerana untuk mempersendakan para sahabat radhiyallahu anhu. Padahalnya sahabat Nabi ni pada waktu ni disebut sini li'annahum kanu mutaqashifina thiyabahum, kerana sahabat Nabi ni dari segi pakaian mereka pun nampak bertampar lah, kita kata cari tapung situ sini. Nampak sangat kehidupan mereka itu miskin. Nampak sangat kehidupan mutaqashif ni, mana orang yang meninggalkan kehidupan dunia. Nampak gitu. Muka sahabat ni miskin, setengah miskin lah. Hak miskin, setengah-setengah miskin itu. Hak kaya pun ada. Dan biasa Aswad bin Abdi Yaghuth ni biasa, dia kata ni jadi buah mana dia lah, kita kata sentiasa keluar daripada mulut dia. Kalau dia jumpa Nabi ke, dia akan mengejek Nabi dengan kata mana? Dia kata hari ni tak ada bercakap, tak ada ke ucapan daripada langit hari ni? Dia wangangi sama Nabi, sentiasa mempersendakan Nabi. Ada ke hari ni kata-kata daripada langit? Sentiasa sebut begitulah. Itu bentuk istihza, ejekan yang dilemparkan oleh pembesar-pembesar Quraisy lah. Antara mereka lagi, kalangan mustahzi'in lagi, adalah Al-Aswad bin Abdul Muttalib Al-Asadi, iaitu beliau ini adalah sepupu Khadijah. Dia ni adalah sepupu Khadijah, anak bapa saudara Khadijah, maknanya sepupu Khadijah. Al-Aswad dengan kumpulan dia, dengan puak-puak dia, dengan geng dia, apabila dia lalu berdekatan dengan orang-orang Islam, yataghamazun, mereka akan mengisyaratkan dengan mata mereka sebagai mengejek. Maknanya kita kata, kalau bahasa Kelantan itu keling-keling, jeling-jeling kepada sahabat dengan maksud mengejek, menyebabkan setengah-setengah sahabat itu memang rasa sakit hatilah. Dengan kerlingan mata yang bermaksud mengejek. Begitulah yang dia lakukan
Dia dengan puak-puak dia, itulah yang dia buat. Jadi perkara-perkara gini perlu ni kita tahu ni. Perlu kita tahu. Sebab kadang-kadang dalam kita nak memertabakkan sunnah, nak bawa Islam yang sebenar, nak berdakwah pada anak-anak kita, benda-benda gini kita akan hadapi. Jadi kalau kita tahu benda ni, dia memberi satu pemberasa lah. Jadi kita ni jadi sebuah jiwa sahabat, kena tahu lah. Jadi bukan suatu benda yang pelik. Bahkan perkara tu mesti ada. Bahkan kalau tak ada, itu pelik. Agak ganjil lah kalau pejuang Islam tidak menghadapi benda-benda begini. Sebab ini menjadi perkara biasa, sama ada kepada Nabi Muhammad dan Nabi-Nabi terdahulu. Dan berkenaan mereka ini, Allah SWT abadikan, sebutkan dalam surah Mutaffifin dulu, Tatfif tu, dalam surah Tatfif. Surah Tatfif Innal ladhina ajramu kanu minal ladhina amanu yadhhakun wa idza marru bihim yataghamazun wa idza anqalabu ila ahlihim inqalabu fakihin wa idza ra'awhum qalu inna haula'i ladallun. Sesungguhnya orang-orang yang melakukan dosa, ajramu ni kalau kita tengok dalam tafsir, sama ada melakukan dosa ataupun dengan erti orang-orang yang melakukan maksiat. Tolak hukum agama, tolak mana ayat-ayat Allah, ini adalah maksiat ataupun jenayah. Boleh juga kita terjemah, sesungguhnya orang-orang yang melakukan jenayah terhadap orang-orang yang beriman. Mereka mentertawakan orang-orang yang beriman. Jadi mentertawakan orang yang beriman, mengejek orang-orang yang beriman, Allah sebut ini sebagai perbuatan maksiat, perbuatan jenayah. Ini perbuatan dosa. Apabila mereka lalu berdekatan dengan orang beriman, mereka akan mengerlingkan mata mereka ataupun memberikan satu jelingan yang menghina, mengejek dan sebagainya, dengan maksud untuk menyakitkan hati. Dan apabila mereka kembali ke pangkuan keluarga mereka, mereka kembali dalam keadaan penuh rasa riang gembira kerana dapat menyakiti hati orang-orang Islam. Dan apabila mereka melihat orang-orang yang beriman, orang-orang Islam, mereka akan kata, itulah orang-orang yang sesat. Mereka ini benar-benar sesat. Gitulah dia sebut ni. Antara mereka yang dikira menonjol, mengejek ataupun disebut sebagai mustahzi'in adalah Al-Walid bin Al-Mughirah. Beliau adalah bapa saudara Abu Jahal. Dia ni bapa saudara Abu Jahal. Beliau merupakan salah seorang daripada pembesar Quraisy, yang mana dia ni seorang pemimpin yang kaya lah. Dia hidup dalam penuh kemewahan. Ni Al-Walid bin Al-Mughirah ini. Ini pak saudara Abu Jahal, bapa saudara Abu Jahal. Seorang yang sangat mewah hidupnya, kaya. Pernah sekali, kali pertama, bukan pernah sekali, kali pertama dia dengar Quran, kali pertama dia dengar Nabi baca Al-Quran, dia kata kepada kaum dia, dia kata kepada puak-puak dia, iaitu Bani Makhzum. Itu kaum dia ni adalah kaum Bani Makhzum. Dia kata mana? Dia kata, Wallahi laqad sami'tu min Muhammadin anifan kalaman ma huwa min kalamil ins wala min kalamil jin wa inna lahu lahalawah wa anna alaihi latalawah ataupun latulawah. Jadi boleh baca belakang tulawah pun boleh, talawah. Jadi saya baca sikitlah sebab moga dia ni orang bahasa, kata-kata dia tu memang menariklah bunyi dia. Wa inna a'lahu lamusmir wa inna asfalahu lamughdiq wa annahu ya'lu wa ma yu'la. Itu kata-kata dia. Kata-kata Al-Walid bin Al-Mughirah. Dan ni ada nilai sastra, jadi ulama bahas dalam kitab, makna dia tu cukup menarik lah. Demi Allah, kata Al-Walid, bila kali pertama dia dengar Nabi baca Quran, dia kata begini, demi Allah, demi sesungguhnya aku telah dengar tadi Muhammad membaca suatu bacaan, yang mana bacaan itu, kata-kata itu bukanlah kata-kata manusia, bukan juga kata-kata jin. Sungguh manis kata-kata itu,
Sungguh cantik dan sungguh cemerlang kata-kata itu. Kalau diibaratkan pokok, di bahagian atasnya berbuah lebat, di bahagian bawahnya mempunyai akar yang sangat kukuh. Tu kata-kata dia. Sesungguhnya bahasa yang diucapkan oleh Muhammad itu sangat tinggi, tidak ada yang lebih tinggi daripadanya. Ini pengakuan daripada tokoh Quraisy, Arab Quraisy pada waktu itu, Al-Walid bin Al-Mughirah. Bila bangsa Quraisy dengar Al-Walid, tokoh besar mereka, berkata demikian, maka mereka kata, saba'a wallahi Al-Walid la tasba'anna Quraisy kulluha. Demi Allah, dia kata murtad dah, dia kata Al-Walid ni murtad. Saba'a ni maknanya tinggal agama asal pergi ambil agama baru, itu makna saba'a dalam bahasa Arab. Murtad lah kita panggil. Kalau kita nak bahasa itu, balik dalam Walid, kecek lagu ni dia kata. Kalau bahasa lain ni orang mudah faham. Balik dalam Walid, teruk dalam Walid. Ataupun kita terjemah, Walid telah menganut ajaran baru. Itu dalam bahasa ni. Pasti selepas ini keseluruhan Quraisy akan turut mengikut jejak langkahnya. Lepas ni keseluruhan ramai orang Quraisy akan ikut jejak langkah dia, akan menganut ajaran baru. Jadi dia sebut gitu dalam keadaan Abu Jahal dengar. Kita tengok dalam riwayat lain, Abu Jahal dengar. Ni ringkas ni, Abu Jahal dengar. Lalu Abu Jahal pun kata, ana akfikumuh. Fatawajjaha wa qa'ada ilaihi hazinan wa kallamuhu bima ahmah. Kata Abu Jahal, biar saya yang selesaikan masalah ini, ataupun akfikumuh, serah kepada saya, biar saya seorang saja, serahkan kepada saya, biar saya yang selesaikan masalah ini. Lalu Abu Jahal pergi bertemu dengan Al-Walid, dan dia duduk dekat Al-Walid dalam keadaan menunjukkan muka yang sangat sedih, dan dia bercakap dengan Al-Walid dengan bahasa yang boleh membangkitkan semangat perkauman mereka. Dia sebutlah ucapan-ucapan yang boleh kira-kiranya menaikkan semangat Al-Walid supaya jangan tinggal agama kita ni. Lalu bila Al-Walid dengar begitu, maka dia pun bangun dan dia pergi ke khalayak masyarakat Quraisy. Lalu Al-Walid berkata, kamu semua mendakwa bahawa Muhammad itu gila. Kamu mendakwa bahawa Muhammad itu gila. Pernahkah kamu tengok Muhammad itu dalam kebingungan, meracau, menyebutkan ucapan-ucapan yang tidak rasional, yang tidak waras? Adakah? Sekali tak apa dah. Sekali saja. Kalau kamu boleh tunjukkan contoh, ada ke tidak? Kalau orang gila ni, dia ada watak dia, dia ada bentuk dia, cara dia bercakap tu, kita boleh kenal orang gila dengan orang yang waras ini. Adakah kamu nampak dalam ucapan dia tu orang gila, macam orang gila? Adakah yang kamu tuduh dia tu gila? Dan kamu kata bahawa Muhammad itu kahin, tukang ramal, ataupun disebut sebagai tukang tenung lah, tuk bomo lah. Apakah kamu pernah melihat dia membuat ramalan secara rambang? Ataupun pernahkah kamu melihat dia ni melakukan perbuatan perbomohan? Adakah? Tak ada juga. Kamu juga mendakwa bahawa Muhammad ni seorang penyair. Kamu mendakwa bahawa Muhammad ni seorang penyair. Apakah kamu pernah melihat dia mengungkapkan kata-kata yang kita kenali sebagai syair? Adakah? Kita tak pernah tengok Muhammad ni menyebutkan kata-kata yang kita sebut sebagai syair. Tak ada. Muhammad ni kecek dalam bahasa prosa biasa. Tapi ini kata-kata ni lain, bukan seperti syair biasa. Tidak. Kamu juga mendakwa bahawa Muhammad itu kazab, pendusta besar, pembohong. Apakah kamu ada pengalaman, walaupun satu pengalaman, bahawa Muhammad ini pernah berbohong? Adakah? Ini dia tanya masyarakat Quraisy lah, Bani Makhzum dan sebagainya. Dia tanya, adakah? Maka mereka menjawab, demi Tuhan, itu semua tidak pernah berlaku. Tidak pernah berlaku. Kemudian kaum dia bukan kaum Al-Walid, yang di Bani Makhzum itu, tanya Al-Walid,
Kalau begitu, apa yang kita nak labelkan kepada Muhammad ni? Apa yang kita nak kata kepada Muhammad ni sebagai, kita kata, suatu kata-kata yang boleh menarik perhatian masyarakat? Habis kita nak kata apa? Gila pun tidak, tukang ramal pun tidak, pendusta besar pun tidak, ahli sihir pun tidak, penyair pun tidak. Habis kita nak kata apa kepada dia? Fafakkara qalilan. Lalu Al-Walid pun berfikir sejenak, mikir, nengu dia sebentar. Bila masyarakat dia tanya, habis kita nak kata apa kepada Muhammad ni? Semua dakwaan-dakwaan ataupun label-label lah, gelaran-gelaran yang kita berikan kepada Muhammad itu, semuanya nampaknya tidak rasional lah, tidak logik lah. Kamu tak betul lah semua tu. Habis tu kita nak kata apa pada Muhammad ni? Bila masyarakat dia tanya, maka Al-Walid pun merenung sejenak, berfikir dia. Fafakkara qalila, dia mikir sebentar. Kemudian dia pun kata, sebab dia tokoh, dia pemimpin ni tak boleh. Dia tak boleh senyap duduk saja gitu. Tak boleh. Dia kena ada juga sebut apa-apa. Barulah pengikut dia ni berasa ni baru pemimpin sungguh. Kalau pemimpin pun sama senak perut seperti dia, pemimpin pun sama-sama buntu, tak ada idea. Pemimpin dengan pengikut sama-sama tak ada idea. Macam mana gitu? Dia pun memikir, dia pun berfikir sejenak. Dia pun kata, Al-Walid pun kata, Muhammad ni sebenarnya dakwaan-dakwaan tadi tidak benar. Kalau kita nak kata, kita boleh kata dia ni sebagai sahid. Dia ni adalah tukang sihir. Tu agak munasabah. Kita kata dia tu sahid, tukang sihir, ahli sihir. Bukankah kamu lihat bahawa Muhammad ini dengan ajaran yang dia bawa ini, dia telah memisahkan seseorang dengan ahli keluarga dia. Dia telah memisahkan seseorang dengan anak. Dia telah memisahkan seseorang dengan tuannya. Hamba sanggup berpisah dengan tuan dia, dengan tuan mas dia. Bila Al-Walid sebut begini, maka fartajjan nadi farhan, maka gegak gempitalah di kelab Arab pada waktu itu, di kelab Quraisy. Nadi ni tempat perbincangan. Dia ada satu kelab dia, satu rumah dekat dengan Masjid Haram tu. Dia ada satu rumah yang menjadi tempat, orang panggil ni, kita kata bilik gerakan dia lah. Maka orang yang berada di bilik gerakan pada waktu itu sangat gembira. Fartajja, maknanya bergema suara kegembiraan mereka. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan ayat Al-Quran sebagai memperjelaskan situasi Al-Walid, sebagai memperjelaskan keadaan Al-Walid ini, dalam surah Al-Muddathir, sebagai untuk memberi jawapan kepada Rasulullah, sebagai menghadapkan. Ayat ini turun sebenarnya sebagai mukhatiban li rasulih. Ayat ini Allah tuju kepada Rasul untuk menceritakan kedudukan Al-Walid. Al-Walid yang begini hebat mengikut masyarakat pada waktu itu. Maka Allah pun turunlah ayat ini. Apa yang Allah sebutnya? Ini dalam surah Al-Muddathir, ayat yang ke-11. Zarni wa man khalaqtu wahida وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا وَبَنِينَ شُهُودًا وَمَهَّدتُّ لَهُ تَمْهِيدًا ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ كَلَّا إِنَّهُ كَانَ لِآيَاتِنَا عَنِيدًا سَأُرْهِقُهُ صَعُودًا إِنَّهُ فَكَّرَ وَقَدَّرَ فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ثُمَّ نَظَرَ ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر. Serahkan kepadaku orang yang aku ciptakannya secara berseorangan. Serah kat akulah Al-Walid ni. Kalau kita bahasa mudah tak? Gini Muhammad. Kalau kita nak guna bahasa yang kita mudah faham, Al-Walid ni serah kat aku. Aku yang buat dia. Aku seorang yang buat dia. Aku secara berseorangan dengan kuasa aku yang maha mencipta, aku jadikan dia. Serah pada akulah untuk aku urus Al-Walid ini. Tak usah urus, tak usah bimbang. Jangan pun dalam kepala hal Walid ini. Ini sebagai satu sokongan moral daripada Allah kepada Nabi Muhammad dan kepada para sahabat. Aku sengaja, aku telah jadikan
untuk beliau, yakni untuk al-wali ini, harta yang banyak, malam mamduda, harta yang melimpah ruah. Memang aku sengaja dia jadi kaya. Wa banina syuhuda, dan aku sengaja biarkan anak-anak dia sentiasa berada bersamanya. Suka ni anak-anak bila besar duduk dekat-dekat belakang kan. Lebih-lebih kalau anak tu semuanya membantu ibu bapa, itu suatu kebanggaan. Memang Allah buat gitu kepada al-wali. Biar, memang aku sengaja buat gitu. Wa mahattu lahu tamhida, dan aku lapangkan, aku bukakan kepada al-wali itu seluas-luasnya pintu rezeki aku, pintu kekuasaan. Dia menjadi pemimpin kaum dia, dia mempunyai harta yang banyak, mendapat pengaruh yang besar. Itu sengaja aku buka untuk dia. Biar dia dapat. Kemudian dia nak lagi, dia mahu lagi, mengharapkan lagi supaya aku tambah lagi rezeki aku itu. Memang dia mengharap. Tak cukup lagi itu, sebanyak itu tu, nak lagi. Tidak sama sekali. Kalla. Dia ni al-wali ini, maksud dalam ayat ini, dia sangat kuat menolak ayat-ayat kami. Dia engkar secara degil, begitu keras kepala menolak ayat-ayat kami, yakni Al-Quran. Sa'urhiquhu sa'uda, aku akan seksa dia, aku akan beratkannya dengan seksaan yang seberat-beratnya. Ini bahasa kiasan ya. Ini bahasa kiasan, boleh dilihat dalam tafsir lah. Sesungguhnya dia ini, siapa dia al-wali ini, Fakkara, dia nak fikir-fikir. Fakkara, sebab tadi cerita dia, Fakkar, dia fikir macam mana nak kata kepada Muhammad ni. Sebelum ini sudah banyak tuduhan-tuduhan liar yang dilemparkan kepada Muhammad, tapi semua tuduhan itu dikira tidak logik, tidak rasional. Orang tidak akan termakai dengan kata-kata sebelum ini. Dia pun fikir bagaimana nak keluarkan satu kata-kata baru yang boleh menarik perhatian masyarakat pada waktu. Quran sebut, dia mikir fakkara wa qaddara, dan dia mereka-reka slogan-slogan tertentu untuk memburukkan gerakan dakwah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqutila, maka binasalah dia. Allah sumpah dengan faqutila, maka binasalah dia. Kemudian dia reka lagi. Selepas sekali-sekali dia merekakan slogan-slogan, ucapan-ucapan yang kiranya boleh mempengaruhi masyarakat untuk supaya benci kepada Muhammad dan gerakan Muhammad ini. Kemudian sekali lagi Allah sumpahlah kepada al-wali, qutila, binasalah dia. Kaifa qaddar, bagaimana dia boleh mereka-reka slogan-slogan yang palsu, ucapan-ucapan yang begitu teruk, yang tidak benar itu. Kemudian nazar, thumma nazar, kemudian dia merenung, fikir lagi bagaimana nak memburukkan peribadi Muhammad, bagaimana nak labelkan Muhammad dengan label-label yang tidak baik. Bagaimana kita nak kata? Summa abasat, kemudian dia jadi masai muka. Masai muka ni maksudnya buntu lah. Wabasar, dan berkerut muka dia. Fikir macam mana nak kata. Di sini Allah summa adbara, kemudian dia telah berpaling dari kebenaran, wastakbara, dan dia menjadi sombong, terus menjadi sombong. Ayat ini sebenarnya Allah SWT sebut bagaimana al-walid ini begitu teruk sekali. Maknanya jelas dengan sengaja lah, dengan sengaja. Uslub Al-Quran ini kita boleh faham kalau kita tengok dalam tafsir, bahawa al-walid dengan kuncu-kuncu dia ni sebenarnya dia bukan tidak yakin bahawa apa yang dibawa oleh Muhammad ni benar, tetapi semata-mata kerana kepentingan politik, kepentingan ekonomi, kepentingan politik, jawatan dan sebagainya. Sehingga terpaksa fikir. Bila kata benda ni fikir, maknanya ini suatu konspirasi, kita kata. Ini suatu tuduhan. Kena fikir nak kata orang. Kata gini tak betul, makna benda tu benda tidak benar. Ayat ini sebagai nak menolak bahawa apa yang mereka ucapkan itu sebenarnya tidak benar. Sebenarnya tidak benar. Terpaksa bincang, terpaksa mesyuaratnya nak kata tu. Ini tanda perkara ini tidak benar. Dan begitu juga ayat ini ingin memperjelaskan bahawa golongan kafir ini sebenarnya buntu. Mereka hilang punca dalam nak berhadapan dengan Nabi. Kerana apa? Kerana hebatnya peribadi Nabi, kerana benarnya hujah Nabi, kerana semua hujah Nabi, dalil-dalil Nabi semuanya adalah
berlandaskan kepada Al-Quran. Akhir sekali dia kata ucapan Nabi, ucapan Muhammad ni sebenarnya tidak lebih melainkan merupakan ada unsur sihrun. Ada unsur sihir. Sihir ni maknanya yang memukau manusia, yang boleh diusahakan. Tu. Jadi maknanya sihir yang yu'thar, yang boleh diusahakan, boleh dicari. Sihir yang mempengaruhi orang, yang boleh diusahakan. Maknanya kalau kita nak supaya kita boleh ngaji, boleh belajar, seolah-olah gitu, boleh diusahakan. Jadi dia nak menafikan bahawa Quran yang diucapkan oleh Muhammad itu sebagai datang dari sisi Allah. Dia nak nafi itu. Itu maksudnya sihrun yu'thar. Dia kata kata-kata yang diucapkan oleh Muhammad ini tidak ada lain melainkan kata-kata manusia biasa sahaja. Lalu Allah sebut, orang ini aku akan masukkan dia dalam neraka saqar. Jelas, sauslihi saqar. Aku akan masukkannya dalam neraka saqar. Selain dalam ayat ini, selain daripada apa yang tersebut dalam surah Al-Muddathir ini, Allah juga menurunkan ayat berkenaan dengan Al-Wali'in dalam surah Nun. Dalam surah apa ni? Surah Al-Qalam ini. Fi surah Nun lah. Surah Al-Qalam itu surah Nun situ maksud dia. Wala tuti' kulla halafin. Itu dia, ayat tu dia ambil secara taktik, dia ambil secara taktik, dia terjemah tu ambil sebahagian-sebahagian. Wala tuti' kulla halafin mahin hammazin masya'in binamim. Seterusnya lah, manna'il lil khairi mu'tadin athim utullin ba'da dhalika zanim. In kana dha malin wa banin idza tutla alayhi ayatuna qala asatirul awwalin sanasimuhu 'alal khurtum. Jadi dalam ayat ni Allah sebut berkenaan dengan al-wali juga. Al-wali juga Allah sebut mafhumnya, janganlah engkau taat, jangan ikut orang, pedulikan orang yang suka bersumpah itu. Orang yang suka bersumpah itu. Halafin, mana orang yang suka bersumpah. Ni Allah sebut berarti ciri orang pelawak ni suka bersumpah. Tu guys sebut. Kathirul half, mana suka bersumpah untuk membenarkan kata-kata dia. Sebab ulama kata kalau orang ni dia yakin kepada diri dia, dia tak banyak bersumpah. Kamu nak terima tak terima kata-kata aku, itu hak kamu, tapi aku bercakap benar, aku tak akan bersumpah. Biasanya orang bersumpah yang banyak bersumpah lah. Sikit-sikit bersumpah, sikit itu tanda orang itu ada masalah. Ada masalah orang yang banyak bersumpah ini. Yang mana kata-kata ini, kenyataan daripada Allah ini sudah memadai sebagai kita kata sebagai penyekat, untuk menyekat bagi orang yang biasa bersumpah untuk membenarkan kata-kata bohong mereka. Pada ayat ni kalau nak kiranya, bagi orang yang ada mata hati sanubarian subur, jiwa yang subur, sudah pada dia sebagai zajid, sebagai yang menyekat bagi orang yang biasa bersumpah untuk membenarkan kata-kata mereka. Mahin, seorang yang bersumpah, yang banyak bersumpah, yang sangat hina, haqir, yang sangat hina di sisi Allah. Yang mana Allah maksudkan dengan kata-kata ini, maksud Allah wala tuti' kulla halafin mahin, dengan erti pedulikan orang-orang, pedulikan si pendusta besar ini. Itu maksud sebenarnya yang Allah kehendaki dengan makna halafin mahin. Karena orang yang kazab, pendusta besar ini sebenarnya jiwa dia sangat hina. Jiwa dia sangat hina, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Hammazin, iaitu orang yang suka menyumpah seranah orang, suka mengaibkan orang, suka mengaibkan orang. Kalau bahasa Kelantan tak suka kata uduh lah, suka caci orang. Masya'im binamim, yang sentiasa melakukan kita kata mengumpat, mengadu domba dan sebagainya. Membawa cerita-cerita yang tidak benar. Maksudnya dia huruf masya'in ini makna orang yang berjalan, yang membawa cerita-cerita yang tidak betul, memburukkan peribadi orang. Ini perangai Al-Walid bin Al-Mughirah ini.
Dia menakalkan cerita-cerita dengan maksud untuk merosakkan hubungnya sesama manusia. Itu kerja dia. Isteri Abu Lahab pun ginilah juga perangai yang disebut. Perangai ni juga. Manna'il lil khair. Antara ciri yang keji yang ada pada orang ini, yang Al-Walid ni juga, dia suka sekap benda-benda baik, suka menyekap perkara kebaikan. Benda yang baik dia suka, dia sekap. Dia akan sekap orang daripada melakukan khair, kerja-kerja kebajikan. Manna' ni sirah apa ni, mubalaghah. Manna', kalau mani mana yang menyekap, manna' kazzab lah, wazan sama. Kalau orang ngajarak kazzab, manna' ini wazan sama. Maknanya orang yang suka, siapa pun tak suka, menjadi kerja dia, menjadi budaya dia menyekap orang melakukan kebaikan. Mu'tadin, seorang yang sangat bermusuh dengan ajaran Al-Quran, dengan Nabi Muhammad. Asim, seorang yang banyak melakukan dosa. Utullin, seorang yang keras, kasar cara sikapnya, tidak seorang yang penyantun, tidak. Ghalis, jafi. Ba'da zalika, selain daripada itu dia ni zanim. Selain daripada sifat-sifat kerja, dia ni zanim. Dia ni seorang yang zanim ni ada beberapa makna. Zanim ni ada setengah-setengah ahli tafsir kata zanim ni seorang yang tidak tahu asal usul. Zanim, seorang yang hina dina lah, tak tahu pok mana. Sanak yang berterabur lah, sanak berkocah, sanak tak jelas, sanak hina nak ayatnya. Ada juga ulama kata makna zanim gitu. Itu antara makna lah yang disebut. Misalnya kalau dalam kitab ni seperti dalam zanim dengan terjemahan sangat tercela, lagi masyhur kejahatan dia. Ada juga terjemah gitu, beberapa terjemahan lah zanim ini. In kana dha malin, boleh jadi kerana faktor dia tu kaya atau kerana ramai anak pinak, menyebabkan dia tolak agama kami, menyebabkan dia tolak ayat-ayat kami. Sehingga apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, dia akan kata qala asatirul awwalin. Dia kata-kata Muhammad dia sebut-sebut dalam Quran ni, dia sebut-sebut ni sebenarnya tidak lebih daripada dongeng-dongeng orang-orang terdahulu. Asatirul awwalin. Allah sebut sanasimuhu alal khurtum. Allah kata kami akan tanda atas hidung dia. Dia orang tahu di hari akhirat. Kami akan tanda, kami akan letak satu tanda atas hidung dia. Khurtum, tak atas hidung dia. Jadi dalam kitab ni sebut sanasimuhu alal khurtum ini, tanda tu tanda lagu mana? Dalam setengah-setengah terjemahan lah, wallahu alam lah. Saya tengok dalam internet tu, dia kata Allah akan bubuh tatu atas hidung dia tu. Akan bubuh tatu atas hidung dia. Cuba kita tengok bagaimana huraian. Ini sebagai bahasa kinayah, bahasa sindiran tentang berkenaan dengan pelakuan untuk menghina dan merendah-rendahkan seseorang. Sebab tatu ni orang tidak letak atas muka, atas hidung. Dalam orang Arab ni kalau letak tanda pada muka, itu suatu pemahaman izlal dan tahqir. Itu bentuk menghina. Misalnya zaman dulu ke setengah-setengah hamba tu, setengah-setengah hamba yang hina tu memang dia letak cok di muka, kekal sampai mati. Itu tanda hina. Biasa atas punggung, atas belakang, pelbau dia boleh, kita boleh sembunyikan dengan pakaian. Tapi kalau di muka, ini kinayah kepada menghina. Allah akan hina dia, sehingga Allah letak tatu tanda atas hidung. Nak susuk lagu mana? Bagaimana dia nak sembunyikan tanda itu? Ini bahasa sindiran daripada Allah untuk menyatakan Allah akan hina orang sebegini. Kerana wajah manusia itu semulia-mulia anggota, semulia-mulia tempat. Dan hidung itu hidung itu semulia-mulia. Dalam muka tu semulia-mulia dah. Tapi pada muka tu sendiri, ruangan yang kecil itu, hidunglah tempat yang paling mulia.
Ini mengikut orang Arab lah. Oleh kerana itulah mereka menggunakan perkataan yang menunjukkan kepada azamah, ambil daripada kalimah tu, dari kalimah hidung, muka. Sebagai Melayu kita lah, kamu ni nak jatuh air muka aku ni, apa guna air muka? Sebab muka tu tempat maruah manusia. Orang Arab pun guna gitulah juga, guna muka, guna hidung untuk menunjukkan maruah. Sebab tu bila orang Arab dia nak gunakan bahasa untuk menunjukkan azamah, kemuliaan, dia akan guna perkataan, pecahan daripada perkataan tu, daripada anfun, daripada wajhun, dia akan guna tu. Misalnya antara kalimah yang digunakan, misalnya anafah, daripada anfun, anafah itu adalah alhamiyah, iaitu kebanggaan. Alhamiyah ni semangat, bangga terhadap bangsa, terhadap negara. Itu dia guna tu. Itu maksud anafah dalam bahasa Arab. Asalnya anfun, hidung. Ayat ni cara Quran guna tu khurtum ni asal mana, belala gajah tu, hidung gajah tu, hidung panjang tu, asalnya khurtum itu. Meletakkan tanda kepada anggota yang paling mulia itu sebagai bukti, sebagai tanda penghinaan dari pihak Allah, dan sebagai untuk Allah memperlekehkan seseorang itu, Allah guna gitu. Sesuai lah dalam bahasa Arab pun begitu juga. Kita baca sekali lagi lah, kita perhabis sekali lagi. Malam ni tak ada kelas ni, sebabnya minggu depan kita nak buat kesimpulan. Jadi kita baca perhabis lah. Antara orang yang mengejek Nabi lagi adalah An-Nadr bin Al-Harith Al-Abdari. Dia ni dari kalangan Bani Abdiddar bin Qusay. Jadi Nadr bin Haris ini, bila Nabi berada dalam satu majlis orang ramai, Nabi menceritakan kepada masyarakat, memperingatkan mereka tentang bala, bencana yang telah Allah timpakan kepada umat-umat sebelum mereka. Maka bila Nabi sebut begitu, maka Nadr pun kata selalu, Nadr bin Haris ni dia akan kata selalu, halummu ya ma'syar Quraisy, kemari wahai bangsa Quraisy, saya mempunyai cerita yang lebih baik daripada cerita Muhammad itu. Saya mempunyai cerita yang lebih baik. Saya boleh sebut, saya mampu bercerita dengan cerita yang lebih baik daripada cerita yang Muhammad ceritakan itu. Kemudian dia akan menceritakan tentang raja-raja Farsi. Sedangkan dia tahu dah, dia kalau mengikut dalam riwayat, sebab setengah-setengah dalam riwayat tak ada wa kana ya'lamu ahadithahum, tak ada tu. Dan setengah-setengah riwayat tak ada sebut tu. Tapi kita baca sini ada juga riwayat yang sebut. Misalnya sini disebut, yang mana sebelum ini Nadr bin Haris ini dia sudah dengar dah cerita Nabi, cerita tentang umat-umat terdahulu yang Allah SWT matikan mereka, musnahkan mereka, kenakan bala sampai habis, tak ada keturunan umat terdahulu. Satu bangsa musnah, hancur, hilang, ditelan zaman bila Allah nak kenakan azab. Jadi dia terdengar dah cerita-cerita tu. Ini sengajalah, dia pun tahu cerita tu benar, dan dia kata cerita-cerita, peristiwa-peristiwa lampau yang Muhammad sebut tu tidak lebih daripada cerita-cerita dongeng. Itu cerita dongeng tu, tak usah percayalah, tak betul tu berlaku tu. Dan berkaitan dengan perilaku beliau ini, Allah SWT turunkan untuk menceritakan tentang hal mereka ini dalam surah Luqman. Misalnya ayatnya begini, wa minan nasi man yashtari lahwal hadith liyudilla an sabilillahi bighairi ilm wa yattakhidhaha huzwa ulaika lahum adzabun muhin wa idza tutla alaihi ayatuna walla mustakbira ka'an lam yasma'ha ka'anna fi udhnayhi waqra fabashshirhu bi'adzabin alim. Surah Luqman. Allah menyebutkan sebagai nak menyindir Nadr bin Harith ini, ada di kalangan manusia yang sanggup membelanjakan harta yang banyak dengan tujuan untuk melariskan cerita-cerita yang melalaikan, dengan maksud untuk melariskan cerita-cerita yang tidak benar, dengan tujuan untuk menyesatkan masyarakat daripada jalan Allah, tanpa bersandarkan kepada ilmu
tanpa bersandarkan kepada nilai akademik maksudnya. Wa yattakhidha huzwa, dan dia meletakkan agama Allah ni sebagai huzwa, sebagai bahan gurauan semata-mata. Dia menjadikan agama Allah sebagai huzwa, sebagai bahan gurauan, sebagai bahan sendaan, persendaan. Dia mempersendakan agama Allah. Kalau Kelantan kata bahan wak ngani, untuk wak ngani saja agama Allah, wak main-main. Mereka itulah orang-orang yang akan mendapat azab yang sangat hina di sisi Allah. Mereka itu apabila dibacakan, orang itu apabila dibacakan ayat-ayat Allah, mereka akan berpaling dalam keadaan sombong, dalam keadaan angkuh, seolah-olah mereka tak dapat mendengar ayat Allah, seolah-olah mereka tidak mendengarnya, seolah-olah di telinga mereka ada penutup, penyumbat. Maka sampaikanlah berita gembira kepada orang itu dengan azab yang sangat pedih. Cuba, jadi ayat-ayat sebegini memang nak BUS dia dengar ni. Dia dengar, dia tahu. Dia boleh bahasa Arab, dia orang Arab. Dia tahu. Kesemua mereka ini pasti Allah akan mengenakan azab yang sangat dahsyat kepada mereka, seperti mana Allah menyebutkan dalam surah Al-Hijr, inna kafainakal mustahzi'in alladhina yaj'aluna ma'allahi ilahan akhar fasawfa ya'lamun. Allah menyebutkan dalam surah Al-Hijr, sesungguhnya kamilah yang akan menjaga engkau wahai Muhammad daripada golongan mustahzi'in ini, dari kalangan yang mengejek-ngejek engkau ini, kami yang akan jaga kamu. Mereka ini adalah orang-orang yang menjadikan selain Allah itu Tuhan. Mereka mengambil Tuhan lain sebagai Allah. Nanti mereka akan tahulah apa kesudahan hidup mereka di hari akhirat. Nanti mereka ketahui, biarlah sekarang ini mereka dalam keadaan berasa megah. Nanti mereka ketahui akan datang kesudahan mereka bagaimana. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah meletakkan peringatan dia, ancaman dia, ataupun kita terjemah Allah Subhanahu wa taala telah menggunakan, telah menyebutkan, mengungkit cerita-cerita lama, cerita tentang umat-umat terdahulu yang telah musnah, sebagai memberi ancaman kepada masyarakat di zaman Nabi, zaman Makkiyah itu, sebagai dengan tujuan untuk menyebutkan secara pasti bahawa peristiwa itu boleh berulang kembali. Kerana kemusnahan bangsa lalu adalah kerana mereka tolak agama. Jadi kalau sekarang ni kamu juga tolak agama, sejarah pemusnahan, sejarah azab itu pasti akan berulang. Itu maksud dia. Kerana ayat ini adalah ayat Makkiyah, dan kemusnahan puak-puak ini, wa halaku hadhil fi'ah, kemusnahan golongan ini berlaku selepas hijrah. Ayat ini, ayat ancaman ini turun zaman Makkiyah, tetapi kemusnahan puak-puak mustahzi'in ini berlaku selepas hijrah, yang mana ada di kalangan mereka yang terbunuh dalam medan perang. Bila perang dalam peperangan Badar, dia takut lagi perang Badar. Mati dalam peperangan misalnya Abu Jahal misalnya, Nadh bin Haris, Uqbah bin Abi Mu'aid. Ada setengah-setengah mereka mustahzi'in ini Allah Subhanahu wa taala timpakan bala dengan kena penyakit yang teruklah, penyakit yang dahsyat, penyakit kronik. Setengah-setengahnya mati dengan sebab penyakit itu. Maka mereka mati dengan penyakit itu, seperti Abi Lahab, As bin Wa'il, Walid bin Mughirah. Ini bukan mati dalam peperangan, tapi mati kerana kena penyakit yang ganjil. Inilah kesan daripada doa Nabi SAW. Kita kena ingat, jadi benda tu kita akan bincang selepas ni lah. Kita akan bincang selepas ini insya-Allah. Berkenaan dengan al-idza ini ada beberapa perkara yang kita kena tengoklah, peringatan daripada ulama-ulama kita. Antaranya kalau kita nak sebut akhir datang, kita akan sebut secara detail lah. Misalnya, apakah Nabi ni bila suka berdoa keburukan kepada musuh-musuh dia? Itu ulama kata tidak begitu. Kalau ada pun boleh bilang. InsyaAllah kita akan bincang lah bagaimana pandangan setengah-setengah ulama berkenaan dengan perkara itu. Jadi insyaAllah minggu hadapan kita akan buat kesimpulan tajuk ini, al-idza, sebelum masuk pada tajuk Islam Hamzah itu insyaAllah. Rasanya setakat itulah. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah.